Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika binti Kaide. Nombor metrik I21205715. Okey, pertama sekali saya nak buat pembentangan mengenai chapter 7 iaitu Debt, Equity dan Internal Fund. Okey, secara ringkasnya, hutang ni ataupun debt melibatkan peminjaman dana dengan kewajipan untuk membayar balik. Dan equity pula adalah melibatkan penjualan perdagangan, pemilikan kepada pelabur dan dana dalaman datang daripada mengekalkan dan menginvestasikan keuntungan. Okey, setiap sumber ini mempunyai implikasi tersendiri terhadap risiko, kawalan dan juga struktur kewangan. Okey, untuk pilihan antara sumber-sumber ini adalah bergantung kepada faktor sepertinya kedudukan kewangan syarikat, toleransi risiko, objektif pertumbuhan dan juga kos modal. Gabungan sumber-sumber ini adalah dikenali sebagai struktur modal adalah perkara biasa untuk keseimbangan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Okey, untuk debt, hutang, pembiayaan hutang ini melibatkan peminjaman wang yang harus dibayar semula sepanjang masa. Biasanya melalui interest ataupun faedah. Pemberi hutang ini adalah seperti entiti yang meminjam wang iaitu debtor dan menerima dana dari pemberi hutang iaitu pemberi peminjaman. Okey, pembayaran semula ini untuk hutang adalah harus dibayar semula mengikut jadual yang telah ditentukan, yang telah diberikan date ataupun tarikh untuk membayar semula dan kemungkinan termasuk juga dengan ansuran tetap dari faedah ataupun interest. Untuk hutang ini ada juga untuk risiko dan pemulangannya. Mengenai penggunaan hutang memperkenalkan leverage kewangan dan memberi pembesar potensi pulangan dan risiko hutang tersebut. Dan jaminan ia adalah untuk dijaminkan menyediakan tahap perlindungan kepada pemberi hutang. Okey, untuk bahagian equity pula, definisi untuk equity adalah pembiayaan equity melibatkan pengumpulan modal dengan menjual pegangan pemilikan dalam syarikat, iaitu contohnya pelabur. Okey, pelabur entiti yang mengumpul dana ataupun penerbit menjualkan saham atau kepentingan pemilikan kepada pelabur ataupun pemegang saham. Okey, untuk dividen dan keuntungan modal, pelabur ini mungkin akan menerima dividen sebagai bahagian dari keuntungan daripada syarikat ataupun keuntungan modal jika nilai saham meningkat. Okey, untuk pembayaran semula tiada kewajipan kerana berbezanya dengan hutang. Equity ini tidak memerlukan pembayaran semula ataupun pelabur berkongsi dalam kejayaan ataupun kegagalan perniagaan. Last sekali adalah internal fund ataupun dana dalaman. Dana dalaman ni adalah dikenali sebagai pendapatan ditahan ataupun berasal daripada keuntungan syarikat yang diinvestasikan semula daripada di bahagian pemegang-pemegang saham. Okey, sumber daripada internal fund ni adalah dijana daripada operasi syarikat yang dikumpulkan dari semasa ke semasa. Okey, untuk penggunaan fleksibel, syarikat ini boleh menggunakan dana dalaman daripada pelbagai tujuan seperti pengembangan ataupun penyelidikan dan juga pembangunan atau mengurangkan hutang. Okey, untuk luaran tiada kewajipan kerana berbezanya dengan hutang dan equity. Tiada kewajipan luaran untuk membayar balik ataupun mengagihkan keuntungan kepada pihak luar. Daripada sumber-sumber ini adalah daripada hutang, equity, dana dalaman ataupun internal fund. Ini adalah daripada sumber-sumber pembiayaan daripada perniagaan.
Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.